لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أتباع خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dimuliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan tinggalkan semua larangannya, serta mengikhlaskan setiap amal. Semoga dimudahkan perhitungan kita daripada mahsyar, diberikan timbangan amal kebaikan, serta dilimpahi rahmat Ilahi menjadi penghuni surga. Timba akan memperkenalkan khutbah bertajuk mengisafi fitrah penuaan. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-7 surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfah tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablu ashuddakum tsumma litakunu shuyukha wa minkum man yatawaffa min qabl wa litakunu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Bermaksud, dialah yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air benih, kemudian daripada segumpal darah tubuh, kemudian daripada seketul daging, kemudian dia mengeluarkan kamu sebagai bayi, kemudian darah kamu membesar sehingga dewasa, lalu dipanjangkan umur hingga menjadi tua, dan ada antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Allah melakukan yang demikian agar kamu sampai kepada masa yang ditentukan untuk menerima balasan dan agar kamu berfikir. Ayat 67 surah Ghafir yang khatib sampaikan menunjukkan bahawa manusia secara fitrahnya akan menemui berbagai fasa kehidupan, bermula daripada usia kanak-kanak, disusul usia dewasa, selanjutnya mencapai usia tua. Antara manusia ciptaan Ilahi, ada yang tidak berpeluang mengalami usia tua kerana menemui ajal sewaktu masih muda. Ketika berusia tua, kesihatan manusia semakin merosot, pandangan semakin kurang jelas, penglihatan semakin kabur, begitu juga pelbagai nikmat lain termasuk selera makan semakin hilang. Selagi segala putaran hidup ini telah ditetapkan oleh Ilahi, menandakan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani, diisafi dan ambil pengajaran. Umat wajib menyadari bahawa setiap detik yang lalu sebenarnya semakin mengurangkan bagi usianya yang masih ada, malah semakin menampilkan kita untuk kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang berupaya menetapkan berapa lama tempoh hayatnya, menyebabkan ramai yang lari dan lalai, mensia-siakan usia yang masih berbagi. Oleh itu, umat hendaklah memperingatkan diri agar sentiasa melakukan persiapan untuk menghadapi fitrah penuaan yang pasti berlaku, dan hendaklah sentiasa memanfaatkan usia melakukan amal soleh selaras dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nas khair? Qala man lahu wa hasuna amalu. Qala wa ayyun nas syarr? Qala man qala umruhu wa sa'a amalu. Bermaksud, seseorang lelaki bertanya, siapakah manusia yang paling baik wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan banyak amalannya. Dan bertanya lagi, siapakah pula orang yang pergi? Baginda menjawab, orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tetamu Allah yang dirahmati,
Mereka yang melebihi umur 60 tahun dikenali sebagai warga emas. Pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu menghancurkan penduduk warga emas di dunia ini akan mencecah 2.1 bilion menjelang tahun 2050. Manakala Malaysia bakal menjadi sebuah negara tua menjelang tahun 2030 apabila 15% daripada penduduk di negara ini berumur 60 tahun ke atas. Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan ratusan penduduk umur 65 tahun ke atas di negara ini semakin meningkat daripada 7% pada tahun 2021 ke 7.3% pada tahun 2022. Peningkatan peratus warga emas dipengaruhi oleh jangka hayat hidup yang lebih panjang seiring dengan penurunan badan kelahiran bayi. Sebabkan ramai dalam kalangan penduduk pada hari ini memilih menangguhkan perkahwinan, atau dalam kalangan yang sudah berumah tangga memilih menangguhkan masa untuk mempunyai anak atau memilih untuk tidak mempunyai anak yang ramai. Keadaan fizikal dan mental yang kian melemah dalam kalangan warga emas menyebabkan mereka menempuhi kesukaran menjalani hidup secara bersendirian pada hari tua, seperti penyakit yang bertambah, sedangkan mereka sukar atau tidak mampu untuk mendapat perawatan perubatan dan kemudahan kesihatan. Keadaan kewangan yang lemah kerana telah putus sumber pendapatan, di samping tiada simpanan yang cukup untuk membiayai hidup pada hari tua, serta sukar mengubah suai diri dengan alat dan teknologi moden yang semakin canggih. Perubahan iklim, bencana alam, keterjaminan bekalan makanan dan tekanan emosi antara perkara yang turut memberi kesan mempengaruhi kelangsungan hidup warga emas. Jemaah yang dihormati, warga emas seharusnya diberikan perhatian, layanan mesra dan kasih sayang. Amat menduga citakan mengikuti berita-berita media yang melaporkan kes warga emas dihindari, malah ada yang dipukul, didera dan dicederakan. Kebelakangan ini semakin ramai bapa yang meninggi usia warga emas tidak lagi dipedulikan atau dijaga oleh anak-anak. Ibu bapa yang sudah usul dianggap membebankan dan menyusahkan. Lalu sebahagian anak-anak pilih untuk meninggalkan ibu bapa mereka di pusat-pusat kebajikan dan rumah orang tua. Sedarilah menjadi kewajipan seorang anak berbakti kepada ibu bapanya. Anak-anak bertanggung jawab membalas budi ibu bapa, walau sebesar mana kebaikan anak terhadap ibu bapa, namun masih tidak setimpal dengan pengorbanan dan jasa yang telah ibu bapa lakukan daripada peringkat anak berada di dalam kandungan, dilahirkan dan dibesarkan hingga menjadi insan dewasa. Rasulullah SAW menyifatkan kehinaan bagi orang yang mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa berpandukan sabda baginda, "Rahima anfu summa walima anfu summa walima anfu ila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah." Maksudnya kehinaan. Baginda ditanya, siapakah yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka yang mempunyai salah satu atau kedua orang tuanya ketika sudah lanjut usia namun tidak menjadikannya sebab masuk surga kerana tidak berbakti. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimakumullah, timbang menyenaraikan kesimpulan berikut pertama, umat wajib Islam bahawa setiap detik yang lalu semakin menghampirkan kita dengan kematian. Oleh itu, perbanyakkan beramal soleh, beristighfar, memohon keampunan ilahi, bermaaf-maafan sesama makhluk, menyempurnakan ibadat-ibadat yang diwajibkan, samping melakukan ibadat-ibadat yang disunatkan, bersedekah, berpuasa, tadarus Al-Quran, berselawat dan berzikir, mengingati ilahi. Kedua, menjalani kehidupan yang sehat, pemakanan yang seimbang, beribadah, membaca, menyertai kerja-kerja amal, bermasyarakat, bergaul serta berziarah sanak saudara dan rakan taurat. Ketiga, berhikmah dan berbakti kepada ibu bapa dan saudara-saudara tua kita selagi hayat mereka dikandungi badan dengan ihsan, ikhlas, belas dan kasih sayang. Keempat,
rumah, tempat tinggal, serta menanggung simpanan untuk perkara hari tua. Dan yang kelima, menyelesaikan hutang agar keluarga tidak menanggung beban hutang selepas kematian kita. Keenam, melakukan hibah dalam kalangan yang bakal meninggalkan harta supaya ahli keluarga tidak